Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, wa fahamna Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah kurnianya kita semua dapat hadir ke masjid pada malam ini, dapat kita meneruskan lagi kuliah pengajian ilmu faraid, berpandukan kitab faham faraid berkaitan dengan pembahagian harta pusaka kepada ahli waris menurut syariat Islam oleh saudara Hilmi Hanis bin Muhammad dari Akademi Alif. InsyaAllah pada malam ini kita akan membaca halaman 68B, ya. Kita ulang balik tuan-tuan, ya. Jika suami dan isteri bercerai, terdapat dua keadaan, iaitu mereka boleh mewarisi dan mereka tidak boleh mewarisi. Jadi kadang-kadang orang tanya kita, Ustaz, ini ada kematian ni Ustaz, suami saya meninggal dunia, saya telah diceraikan, baru kena cerai, macam mana saya ni layak ke tak layak dapat pusaka? Kan? Itu persoalan yang akan timbul lah. Maka jawapannya ada dua keadaan. Isteri yang baru diceraikan oleh suami tadi, ada masanya, ada ketikanya dia boleh dapat bahagian pusaka, dan ada ketikanya dia tidak dapat bahagian. Itulah yang kita akan bacakan tuan-tuan. Baik, A. Mereka boleh mewarisi jika isteri yang diceraikan dengan talak raj'i. Kalau isteri itu diceraikan oleh suaminya dengan talak raj'i. Talak raj'i itu ialah talak yang boleh dirujuk, ya. Talak yang boleh dirujuk, iaitu talak satu dan talak dua. Kalau isteri itu diceraikan, telah diceraikan oleh suaminya dengan talak satu atau talak dua, maka dia berhak mendapat bahagian, ya, bahagian faraid ataupun pusakanya, dia boleh mewarisinya. Baik, talak raj'i ialah talak yang boleh dirujuk kembali. Itu maksud talak raj'i. Ra, jim, ain, ya. Jadi tuan-tuan, ra, tuan-tuan, talak ada dua, satu talak raj'i, yang satu lagi talak ba'in. Talak ba'in ni pula ada dua, ba'in sughra, yang satu lagi kubra. Talak raj'i, ya, ra, jim, ain, rujuk. Talak yang boleh dirujuk kembali, ya, iaitu talak satu dan
tolak dua. Lawan kepada tolak raj'i ialah tolak bain, iaitu tolak yang tidak boleh dirujuk kembali. Kalau nak nikah, nak kahwin, kena akad dan mas kahwin atau mahar yang bahar. Ya, dia akan huraikan tuan-tuan guys. Talak raj'i ialah talak yang boleh dirujuk kembali, iaitu isteri yang diceraikan dengan talak satu ataupun dua selepas berlaku persetubuhan. Syarat dia, yang pertama, isteri tersebut telah diceraikan dengan talak satu atau talak dua. Yang kedua, mesti setelah berlaku persetubuhan, dan isteri masih dalam tempoh iddah. Isteri masih dalam tempoh iddah, iaitu masa menunggu bagi seorang wanita yang bercerai dengan suaminya. Ya, tempoh iddah ini berbeza-beza mengikut keadaan. Iddah kerana bercerai hidup atau bercerai mati. Ya, kena lihat balik tuan-tuan dalam bahagian iddah. Ya. Dalam keadaan ini, suami dan isteri saling waris mewarisi, seperti mana kewajipan suami memberi nafkah kepada isterinya. Sebab dalam iddah pun suami kena beri nafkah. Maka hubungan mereka itu masih belum terputus. Oleh yang demikian, apabila berlaku kematian salah satu pasangan, sama ada suami atau isteri, maka pasangannya itu berhak mewarisi sekiranya penceraian itu berlaku dengan talak satu atau talak dua, selepas berlaku persetubuhan. Dalam keadaan ini, suami dan isteri saling waris mewarisi, seperti mana kewajipan suami memberi nafkah kepada isterinya. Apabila tamat tempoh iddah, maka mereka tidak boleh mewarisi. Dah cerai talak satu ni, iddah berapa lama? 3 kali suci. Tapi suami dia buat tak tahu je, buat tak reti, dia tak rujuk isteri dia. Maka berakhirlah tempoh iddah 3 kali suci tersebut. Ya. Apabila tamat tempoh iddah tadi, maka tidak boleh mewarisi. Lepas 3 kali suci, suami dia tak rujuk kan, maka suami dia meninggal dunia. Adakah isteri tadi layak dapat harta pusaka? Jawapannya tidak, kerana telah tamat tempoh iddah. Ini bagi penceraian talak satu atau talak dua. Baik, yang kedua. Tengok yang kedua. Mereka tidak boleh mewarisi jika isteri diceraikan dengan tolak bain. Talak yang kedua tadi. Kalau isteri itu diceraikan dengan tolak bain, apa itu tolak bain? Ada terangkan, iaitu tolak yang tidak boleh dirujuk kembali. Nak rujuk tak boleh. Yang boleh rujuk talak satu dengan tolak dua. Maka bekas suami dan bekas isteri tidak boleh mempusakai antara satu sama lain, walaupun isteri berada dalam tempoh iddah. Contoh, suami menceraikan isterinya dengan talak 3. Kan? Diceraikan isterinya dengan talak 3. Kemudian isterinya dalam tempoh iddah. Boleh tak suami dia rujuk kembali isteri dia? Tak boleh lah, dah talak 3 kan. Kalau nak kahwin semula dengan isteri dia tu, isteri dia kena kahwin dengan orang lain kan, lelaki lain. Kemudian berlaku persetubuhan sekurang-kurangnya sekali, kemudian diceraikan, kemudian tamat tempoh iddah, barulah dia boleh kahwin semula kan. Jadi dikata mereka tidak boleh mewarisi jika isteri diceraikan dengan talak bain, iaitu talak yang tidak boleh dirujuk kembali. Contohnya talak 3. Itu bain kubra tuan-tuan. Bekas suami dan bekas isteri tidak boleh mempusakai antara satu sama lain, walaupun isteri berada dalam tempoh iddah. Ustaz, saya baru diceraikan oleh suami saya ni, saya masih dalam iddah. Ustaz, cerai talak berapa? Talak 3. Suami saya meninggal tuan. Macam mana?
Boleh mewarisi? Tak boleh mewarisi. Atau isteri dia meninggal, boleh mewarisi? Suami dapat? Suami tak dapat. Anak-anak dia dapatlah. Talak bain terbahagi kepada dua. Tu talak bain terbahagi kepada dua. Yang pertama, talak bain bainunah sughra, iaitu isteri diceraikan yang pertama dengan talak satu ataupun dua sebelum persetubuhan. Itu bain, talak bain sughra. Dia ceraikan isteri dengan talak satu atau talak dua, belum berlaku persetubuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan talak satu ataupun dua selepas persetubuhan dan telah tamat tempoh iddah. Itu kaid dia ada dua tu. Yang pertama, sebelum berlaku persetubuhan, juga dikira sebagai talak bain sughra, tidak boleh dirujuk sebab belum berlaku persetubuhan. Yang kedua, perceraian itu berlaku dengan tolak satu ataupun tolak dua selepas berlaku persetubuhan dan telah tamat iddah. Yang ketiga, secara tebus tolak, iaitu khulu'. Khulu' ni tebus talak, tuan-tuan. Seorang isteri dah umpamanya, dia nak ceraikan suami dia, tak boleh. Orang perempuan mana ada kuasa tolak menceraikan suami? Ada. Dalam Islam, kuasa menceraikan itu diberikan kepada suami, kerana dia adalah ketua rumah tangga. Dia adalah pemimpin kepada kaum wanita. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kuasa tolak itu diberikan kepada lelaki. Namun demikian, walaupun Islam ini memberikan orang lelaki itu kuasa sebagai ketua, sebagai pemimpin, dia boleh menceraikan isterinya. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana orang lelaki itu mengeluarkan perbelanjaan, menanggung makan, minum, pakaian, nafkah isterinya, dan lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi kuasa tolak itu diberikan kepada para suami. Isteri tidak diberikan kuasa tolak. Namun Islam tetap menghargai kaum wanita. Walaupun kuasa menceraikan itu diberikan kepada kaum lelaki, sekiranya orang-orang lelaki atau para suami itu tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan sempurna, berlaku kecacatan, berlaku kelemahan-kelemahan yang tidak sepatutnya berlaku, seperti suami itu tidak memberikan nafkah zahir dan batin kepada isterinya dalam tempoh-tempoh yang tertentu, ataupun suaminya itu berkelakuan buruk, berfoya-foya, meninggalkan solat dan sebagainya, ataupun suaminya itu jenis panas baran, sikit-sikit tangan naik kat muka, sikit-sikit sepak terajang isteri, maka dalam keadaan seumpama ini, isteri itu boleh memohon perceraian daripada mahkamah lah. Jumpa hakim, minta cerai kerana suami saya ini orangnya begini-begini, dia tak laksanakan tanggungjawabnya. Jadi perceraian ini dinamakan perceraian secara fasakh. Perceraian secara fasakh, iaitu orang perempuan ataupun pihak isteri yang teraniaya tadi pergi ke mahkamah, buat aduan dan mohon supaya mahkamah membubarkan perkahwinan. Jadi yang bubarkan itu mahkamah, dia hanya memohon sahaja. Jadi mahkamah pun akan buat siasatan lah kan, sejauh mana benarnya aduan si isteri ni tadi, dia dipukul dan sebagainya, suami dia tidak melakukan tanggungjawab. Maka setelah berpuas hati, barulah mahkamah memfasahkan ataupun membubarkan perkahwinan tersebut. Jadi kat situ kita nampak keadilan Islam. Baik, di samping fasah tadi, ada lagi satu instrumen ataupun kaedah yang Islam beri kepada kaum wanita, yang mana dia ni berkahwin dengan suaminya barangkali atas dasar paksaan kedua ibu bapanya. Kalau orang dulu-dulu biasa, tuan-tuan, nak kahwin pilihan ibu bapa, tak boleh nak tolak. Itu dah memang adat kebiasaan orang dulu-dulu kan. Anak tak boleh nak lawan. Tapi zaman sekarang ni, kalau kita nak buat macam tu, berat juga kerja ni. Dah ada calon, kita tengok sesuai dengan dia, on je dah. Jangan dia buat benda tak elok je kan. Jadi seorang isteri, dia nak minta cerai dengan suami dia,
sebab dia tidak ada perasaan cinta dan sayang kepada suaminya. Nak minta cerai secara fasah tak boleh, sebab suami dia ni orang yang baik, bertanggungjawab, sembahyang 5 waktu, tak tinggal, kan? Baik orangnya. Tapi mungkin agaknya isteri dia ni mungkin sebelum berkahwin dia dah ada kekasih, kan? Dah ada apa nama pakwa, kan? Dah berjanji. Jadi dia rasa macam perkahwinan tu hambar. Dia tak suka kat suami dia. Barangkali suami dia ni tak berapa handsome lah. Dia tu mungkin cantik, kan? Itu pun faktor juga tuan-tuan ni. Jadi dia berasa nak berpisah lah daripada suami dia. Nak menggunakan fasah tak boleh, sebab suami dia orang yang bertanggungjawab. Bagi satu jalan yang Islam bagi kepada kaum wanita ialah dengan membuat tebus tolak, yang kita sebut sebagai khulu', di mana kaum wanita akan, ataupun pihak isteri tadi akan menawarkan sejumlah wang kepada ataupun harta yang bernilai kepada suaminya, dan dipersetujui oleh suaminya supaya dia dilepaskan dengan cerai khulu'. Khulu' ni artinya tebus tolak. Bang, saya nak cakap sesuatu dengan abang ni bang. Kita hidup dah 3 tahun berkahwin, tapi perkahwinan saya rasa tak berapa seronok lah. Abang ni baik, apa sebenarnya puji, tapi saya rasa eloklah abang lepaskan saya, boleh tak? Dia kata. Suami dia pun kata kalau begitu tak apalah, tapi takkan nak lepaskan macam tu aja. Tak apa, saya bagi balik abang. Berapa belanja dulu abang buat apa nama kenduri kahwin, wali mata urus? 20,000 dia. Bagi 20,000, termasuk apa sama mas kahwin apa semua, 30,000. Setuju? Isi dia pun kata bolehlah, saya setuju, saya cari duit tu. Jadi sama-sama setuju. Itu penceraian secara khulu'. Ni jangan buat kat rumah pula secara khulu', kan? Kena tangkap, kan? Ini mungkin mahkamah ni tuan-tuan ni. Cerita kita ni semua cerita mahkamah. Tuan-tuan jangan buat suka-suka kat rumah. Lepas tu orang tanya, saya dah cerai dah dengan isteri saya dah bagi dia berapa ribu, dokumen tak ada. Berat kerjaan dia tu. Sekarang ni kalau kita nak orang-orang yang mana-mana suami yang menceraikan isterinya di luar mahkamah, kena denda, kan? RM1,000 tuan-tuan. Jangan buat pasal. Ni nak cerai-cerai khulu', pandai-pandai dia buat agreement sendiri, tak ada tangan. Ini semua kes mahkamah tuan-tuan ni. Jadi rujuklah pihak mahkamah syariah tuan-tuan ni. Jadi saya nak cerita kat situ apa tuan-tuan? Talak ba'in bainunah sughra. Yang pertama tadi dengan talak 1 atau 2 sebelum persetubuhan. Yang kedua dengan talak 1 atau 2 selepas persetubuhan dan telah tamat iddah. Secara tebus talak, itu yang saya uraikan tadi, iaitu khulu'. Khulu' tebus talak. Jadi maknanya kalau perceraian itu berlaku dengan cara tebus talak, suami pun bersetuju untuk menerima sejumlah wang daripada isinya dengan lafaz perceraian secara khulu' berlaku di mahkamah, maka itu juga perceraian secara ba'in bainunah sughra. Dalam erti kata lain, kalau berlaku kematian salah satu daripada pasangan suami atau isteri, maka mereka tidak saling mewarisi harta pusaka antara satu sama lain. Faham tuan-tuan? Ada 3 tuan-tuan ni. Tengok kitab, tengok juga. Baik, kemudian yang kedua, talak ba'in bainunah kubra. Itu yang kedua. Bainunah sughra tadi ada 3 pecahan dia tuan-tuan. Tak larang nak tulis. Tuan-tuan tulis sendiri, nanti hujung bulan kita ambil exam. Siapa lulus boleh teruskan pengajian lah. Kalau macam tu ramai yang tak datang, tinggal saya seorang je suruh bercakap, tak jadi. Baik. Yang kedua, talak ba'in bainunah kubra, iaitu isteri diceraikan dengan talak 3, sama ada sebelum ataupun selepas persetubuhan. Itu bainunah kubra. Boleh rujuk tak? Tak boleh rujuk. Dia ceraikan talak 3.
Sama ada dah berlaku persetubuhan atau belum berlaku. Jadi kalau nak kahwin semula dengan isteri ni macam mana? Kena nikah semula, bagi mas kahwin yang baru. Baik, itu tolak bainunah kubra. Baik, kemudian kita lihat, tadi kita lihat bagaimana perkahwinan itu menjadi asbab, menjadi sebab seseorang itu boleh mendapat harta pusaka, iaitu isteri mewarisi suami, suami juga boleh mewarisi isteri dengan syarat-syarat yang tertentu. Kemudian sebab yang kedua, keturunan. Antara faktor sebab yang membolehkan seseorang itu mewarisi harta pusaka orang yang telah meninggal dunia itu kerana ada hubungan pertalian darah ataupun nasab, tuan-tuan. Kematian berlaku bila-bila masa kan, tanpa mengira waktu kita pun tak tahu bila kita nak meninggal, tuan-tuan. Hari ini dapat berita sedih, tuan-tuan. Seorang rakan sejawat saya di sekolah saya meninggal dunia pukul 5 pagi tadi, tuan-tuan. Dia dalam cuti lagi lah, mendapat rawatan penyakit jantung. Umur masih lagi 49 tahun, tuan-tuan. Allah nak ambil bila-bila masa saja, tuan-tuan. Tapi adakah kita telah bersedia? Bersedia dari sudut amalan kita, bersedia dari sudut pengurusan harta pusaka kita. Itu pun kita kena ambil tahu. Sebab apa? Sebab pelajaran kita ini berkaitan dengan harta pusaka, tuan-tuan. Baik, keturunan. Hubungan keturunan ialah keturunan yang hakiki, iaitu ahli keluarga yang mempunyai ikatan pertalian darah dengan si mati, seperti ayah kandung. Ayah itu bukan ayah angkat, bukan ayah tiri. Yang kedua, anak si mati, anak kandung si mati dah, anak dia betul, benih dia. Kemudian saudara seibu sebapa, adik-beradik yang seibu sebapa, mak sama bapa sama. Itu pun antara waris yang berhak untuk mendapat bahagian dan lain-lain. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, yakni mewajibkan bagi kamu tentang pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Jadi dalam ayat tadi disebut auladikum, anak-anak kamu. Siapakah yang dimaksudkan dengan anak-anak di dalam ayat ini? Iaitu anak si matilah, sama ada yang lelaki atau yang perempuan, sama ada cucu lelaki daripada anak lelaki atau cucu perempuan dari anak lelaki. Begitulah seterusnya hingga ke bawah. Baik, seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam surah An-Nisa, wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus. Dan untuk dua orang ibu bapa, bahagian masing-masing 1/6. Jadi dalam ayat ini disebut antara waris yang dapat ialah kedua ibu bapa si mati. Apa hubungan ibu bapa dengan si mati? Hubungan keturunan darah daging. Yang tadi anak, cucu kan, itu keturunan nasab, keturunan darah daging. Baik, seterusnya hubungan ini terbahagi kepada 4 golongan. Hubungan keturunan tadi, tuan-tuan, hubungan nasab tadi terbahagi kepada 4 golongan. Baik, yang pertama golongan atas seperti bapa dan ibu. Yang pertama ini waris yang mendapat harta pusaka dengan sebab keturunan. Yang pertama golongan atas, dalam bahasa Arab dipanggil usul, golongan usul. Dia datang daripada atas. Siapa contohnya? Bapa. Siapa lagi datang daripada atas mati? Ibu. Siapa lagi, tuan-tuan? Datuk, nenek. Itu golongan atas namanya, kita panggil usul. Yang kedua golongan bawah. Bawah si mati lah, seperti anak si mati dan cucu si mati, dan ke bawah cicit dia dan sebagainya. Baik, yang ketiga golongan tengah. Apa, tuan-tuan? Golongan tengah. Contoh seperti saudara dan anak saudara. Apa maksud saudara kat sini? Adik-beradik. Itu namanya golongan apa, tuan-tuan? Golongan tengah. Adik-beradik seibu sebapa.
sama ada lelaki ataupun perempuan. Adik-beradik sebapa, sama ada lelaki atau perempuan. Adik-beradik seibu, sama ada lelaki atau perempuan. Anak saudara daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Anak saudara daripada adik-beradik sebapa. Itu pun antara golongan tengah, tuan-tuan. Golongan tengah. Kemudian yang keempatnya golongan sisi. Golongan sisi seperti bapa, saudara dan sepupu. Bapa, saudara dan sepupu. Bapa, saudara si mati, maknanya ayah si mati punya adik-beradik. Punya adik-beradik yang lelaki lah, bapa saudara kan. Sama ada yang seibu sebapa dengan sebapa ataupun yang sebapa. Dan juga anak lelaki mereka, ataupun sepupu lah, sepupu sebelah bapa bagi si mati, tuan-tuan. Ini golongan sisi, tuan-tuan. Golongan sisi. Jadi maknanya waris yang mendapat harta pusaka dengan sebab keturunan itu terbahagi kepada 4 golongan. Yang pertama golongan atas, yang kedua golongan bawah, yang ketiga golongan tengah, yang keempatnya golongan sisi. Siapa lebih dekat dengan si mati ni, tuan? Antara bapa dengan anak, siapa lebih dekat? Bapa si mati dengan anak si mati? Sama-sama dekat usul dengan furu'. Anak lelaki dengan bapa si mati, siapa lagi dekat dengan si mati hubungannya? Anak lelaki. Ya, betul. Sebab itu kalau si mati meninggalkan seorang bapa dan seorang anak lelaki, maka bapa akan mendapat bahagiannya secara fardu 1/6. Anak lelaki akan mendapat asabah ataupun baqi, iaitu 5/6. Nampak banyak? Baik, kemudian tak apa, tuan-tuan, kita masuk sikit-sikit je. Hubungan ini tidak akan terputus walaupun apa-apa yang berlaku, seperti anak derhaka. Bapa mengharamkan hartanya kepada anak, ibu bersumpah tidak mahu berjumpa dengan anaknya selama-lamanya, adik tidak mengaku abang dan sebagainya. Hubungan keturunan ini tidak boleh diputuskan, tuan-tuan. Kalau suami isteri boleh putus. Dia sekarang isteri kita, suami kita, boleh putus tak? Bila-bila masa boleh putus. Sebab hubungan itu dibina atas dasar ikatan akad perkahwinan, kan? Tapi kalau kita dengan ayah kita, kita dengan anak kita, kalau kita marah sangat dekat anak kita, engkau bukan lagi anakku, aku tak mengaku engkau anak aku, pergi mengambus kau daripada rumah ni. Bila aku mati besok, kau jangan ambil harta pusaka aku ni, kau pergi cari duit sendiri. Adakah dengan kata-kata itu akan menyebabkan anaknya tadi tidak berhak mendapat harta pusaka? Maka jawapannya tidak. Jadi hubungan kekeluargaan ini tidak akan putus. Air yang dicencang itu tidak akan putus. Walaupun anaknya itu seorang penagih dadah, tidak pernah berkhidmat dan berbakti kepada kedua ibu bapanya sewaktu kedua ibu bapanya masih hidup, tuan-tuan. Ibunya pula bersumpah dia tak nak jumpa lagi anak dia. Tak apa dia mengajuk, kita pun tak tahu. Adik-beradik bergaduh, sebut harta pusaka sampai tak mengaku, kau bukan abang aku lagi, aku tak kenal kau siapa. Bergaduh kan. Bila berlaku kematian, tak ada waris lain, yang ada adik-beradik. Adakah dengan pengakuan tadi, kata-kata tadi menyebabkan saudaranya tak dapat? Maka jawapannya tidak. Adik-beradik, hubungan kekeluargaan, hubungan darah daging tetap tidak akan putus selama-lamanya. Dia tetap saudara kita sehinggalah kita meninggal dunia, kan? Baik, seterusnya golongan-golongan ini akan diterangkan lebih lanjut dalam tajuk ahli-ahli waris yang berhak. Manakala mereka yang tidak mempunyai hubungan keturunan yang hakiki, seumpama ayah angkat, anak angkat, ada anak tapi anak angkat, ada ayah tapi ayah angkat, ada anak tapi anak tiri, ada anak tapi anak susuan, menantu, anak menantu kan, dan mertua sebagainya, tidak boleh mewarisi harta si mati sebab tidak ada hubungan
darah, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan keturunan atau darah daging. Baik, seterusnya hukum syarak menetapkan hubungan nasab berdasarkan salah satu daripada berikut. Yang pertama, penyaksian oleh dua orang lelaki yang memenuhi syarat-syarat penyaksian nikah. Orang zaman dulu-dulu ni Banggali, anak bukan ramai-ramai kan, 10 orang, 15 orang. Bini berapa? Seorang. Kan, kerja ke sawah, kerja menoreh getah. Bila hujan tak turun sawah, bila hujan tak pergi menoreh. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala beri mereka itu rezeki anak-anak yang ramai. Dalam pada susah-susah tadi rasa macam tak berapa nak boleh tanggung anak, maka dibagi orang tolong jagakan anak dia tadi. Senyap-senyap aja, lepas lahir terus bagi kat orang jaga. Ada saksi tak? Ada saksi 2 orang. Jadi tak macam mana berlaku masa berlalu, berlakulah kematian. Kematian orang tua dia. Jadi bila nak bagi pusaka tu, tengah-tengah nak bagi pusaka, tiba-tiba datang seorang lagi, saya pun ada bahagian lah, saya juga anak si mati ni, adik-beradik korang juga. Betul ke? Ni kes zaman dulu tuan-tuan. Zaman sekarang mungkin tak berlaku sebab IC kan. Jadi macam mana nak buktikan betul yang dia ni adalah anak, anak kandung kepada si mati? Maka antaranya ialah penyaksian. Ini dalam hukum Islam. Ada saksi, saksi boleh diterima? Boleh. Mahkamah ni okey, betul, dia ni betul, dia adalah anak kepada si fulan bin si fulan. Ni kalau zaman dahulu lah tuan-tuan. Zaman sekarang kita semua dah ada surat beranak, IC dan sebagainya, tak boleh nak tipu kat sini tuan-tuan. Orang zaman dulu kalau anak angkat dia tukarkan bin dia kan. Itu kadang-kadang masalah tu bila sampai pembahagian harta pusaka. Satu hal lagi bila nak menikah, anak tu perempuan, bapa angkat dia pula nak nikahkan, mana sah perkahwinan? Jadi berat kes tu tuan-tuan. Baik, kemudian al-istifadah, penerimaan orang ramai dalam bilangan yang ramai. Kalau tak ada saksi, satu kampung kata dia ni memang anaknya, walaupun dia tak mengaku, kita orang tahu dia ni anak si fulan bin si fulan, memang betul ada ni. Satu kampung katakan macam tu. Itu penyaksian yang ramai, boleh diterima. Istifadah dipanggil. Kemudian dakwaan seseorang bahawa dia atau seseorang yang lain adalah waris si mati. Dakwaan ini tidak diterima melainkan wujud bukti yang kukuh menyokong. Kalau dia dakwa saja dia ni waris pada si anu bin si anu, dia kena buktikan secara dokumentasi. Apa bukti kau ni anak kepada sekian-sekian? Apa bukti kau ni adik-beradik kepada si mati? Dia kena buktikan di mahkamah. Jadi mahkamah lah yang akan memutuskan betul dia ni ada hubungan dengan si mati. Baik, seterusnya yang ketiga wala tuan-tuan. Ni wala dah tak ada lagi dah zaman sekarang ni tuan-tuan. Yang pertama apa tuan-tuan? Yang pertama sebab perkahwinan, yang kedua dengan sebab keturunan, yang ketiga dengan sebab wala. Wala itu ialah pembebasan hamba, iaitu tuan yang memerdekakan hamba. Kalau ada sesiapa atau tuan hamba itu membebaskan seseorang hamba, maka apabila hamba itu menjadi orang biasa, orang yang merdeka, dia hidup macam biasalah, kemudian kumpul harta, kemudian meninggal dunia, tak ada waris, dia tak ada waris lain, maka tuan yang membebaskan dia, bekas tuan dia yang membebaskan dia tadi, akan dapat bahagian pusaka hamba yang dibebaskan tadi. Ini sebagai satu penghargaan kepada orang Islam yang membebaskan hamba-Nya tuan-tuan. Benda ni dah tak berlaku lagi zaman sekarang, tak mustahil akan berlaku pada masa akan datang sekiranya sistem perhambaan ini muncul kembali. Baik, hubungan mereka ini adalah hubungan keturunan hukmi. Secara hukumnya, hubungan mereka ini adalah hubungan secara hukum. Maksudnya boleh mewarisi. Tuannya itu boleh mewarisi harta bekas hambanya, yang dimerdekakan. Baik, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-wala'u luhmatun ka luhmatin nasab la yuba'u wa la yuhab. Riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Bermula wala itu kerabat seperti kerabat nasab, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan. Itu dalil itu. Pembahagian harta pusaka hanya berlaku pada pihak bekas tuan sahaja. Tuan dia saja yang dapat. Kalau tuan dia meninggal, tuan yang bebaskan dia yang merdekakan dia tadi meninggal, adakah hamba dia akan mewarisi? Jawapannya tidak. Dia sehala saja. Hanya bekas tuan yang memerdekakan dia saja yang mewarisi harta hamba. Kalau tuan yang meninggal dunia, hamba tadi tak dapat bahagian tuan dia tadi, tuan ya. Di antara dalilnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u liman a'ta. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hak wala itu hanya bagi orang yang telah memerdekakan hamba. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, tuan-tuan ya. Dah masuk insya-Allah, tuan-tuan. 10 lagi 1 minit. Baik, kita tengok lagi sikit lagi, tuan-tuan ni. Pewarisan bekas tuan adalah pewarisan secara asabah sababiyah. Dia dah akan dapat bakilah. Kalau hamba dia tadi meninggal dunia, tak ada waris, maka dia akan mewarisi semua harta peninggalan hamba yang telah dimerdekakan. Ini dipanggil waris asabah sababiyah. Jika bekas hamba itu hanya mempunyai ahli waris fardu sahaja, tiada ahli asabah nasabiyah, serta terdapat baki daripada harta pusaka, maka bekas tuan akan memperolehi baki tersebut. Jika bekas hamba tiada ahli waris langsung, maka bekas tuan akan mengambil kesemua harta dia. Jadi maknanya cara agihan dia ialah tengok hamba tu, dia ada waris ke tak ada waris. Jangan terus bagi dekat bekas tuan dia. Tengok, kalau dia ada waris fardu, contohnya hamba tadi ada meninggalkan seorang ibu, maka ibunya bagi bahagian dia dulu 1/6. Habis yang lain tak ada waris, maka dapatlah kepada bekas tuan dia yang merdekakan dia tadi. Baki itu dapat kepada bekas tuan yang memerdekakan dia, iaitu 5/6 bahagian. Kalau hamba tadi meninggal dunia, dia langsung tak ada waris kaum keluarga yang nak mewarisi, yang ada bekas tuan dia saja yang memerdekakan dia, maka bekas tuan yang memerdekakan dia tadi akan mendapat seluruh harta pusaka dia secara asabah sababiyah namanya. Ini ada dalam kitab-kitab fiqh sajalah. Kita dah tak praktikkan lagi kerana tidak ada lagi perhambaan pada zaman kita sekarang ini, tuan-tuan ya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu perkongsian kita pada malam ini, tuan-tuan. Jadi seperti mana biasa, kalau tuan-tuan ada sebarang kemusykilan yang tuan-tuan kongsikan bersama-sama pada malam ini, ya dipersilakan, tuan-tuan ya. Ada? Tak ada ya? Kalau tak ada, kita tangguhkan dulu majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah suara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'ahu. Wa arinal batila batilan wa arzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.